Sebenarnya di atas meja speaker ni tak ada list daripada pembangkang yang terkini, kecuali list pembahas. Sewaktu kita nampak ramai bangun sekali, saya bagi Kuantan. List bersama ada ya. Terima kasih Dato' Indi Petua. Izinkan saya memulakan perbahasan saya dalam rancangan Malaysia ke-11 ini dengan menjurus kepada salah satu daripada teras strategik rancangan Malaysia ke-11, iaitu pertumbuhan hijau. Dalam rangka Malaysia menuju negara maju tahun 2020, ini merupakan satu teras strategik yang amat penting, bukan saja dalam rancangan Malaysia ke-11 Dato' Indi Petua. Ianya harus terus dilakukan demi sustainability ataupun kemampanan pembangunan beyond ataupun menjangkau selepas 2020 demi masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita telah meletakkan beberapa komitmen pada rancangan Malaysia ke-10. Akan tetapi antara komitmen tersebut antaranya ialah mitigasi perubahan iklim, pengurangan jejak karbon Malaysia. Ini kita lihat kita telah meletakkan komitmen 40%, tetapi kita hanya baru mencapai 33% daripada komitmen kita. Ini harus kita review, Dato' Indi Petua. Banyak lagi perkara-perkara yang kita letak di dalam teras RMK 11 yang saya khawatir tidak mungkin kita dapat laksanakan sekiranya kita tidak benar-benar menghayati apa yang kita mahu. Saya tidak mahu lihat ianya on paper, ia nampak cantik on paper, tetapi apabila kita laksanakan rancangan Malaysia ke-11 dari aspek pertumbuhan hijau ini, ia merupakan satu cabaran yang amat besar bagi kita. Digariskan 3 aspek, 3 tonggak, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dikatakan juga di sini bahawa kita mahu beralih daripada trajectory konvensional, grow first, clean up later, kepada trajectory yang pertumbuhan hijau yang memastikan pembangunan sosio-ekonomi dilaksanakan dari peringkat perancangan kepada peringkat pelaksanaan dan peringkat penilaian. Ini satu wawasan yang saya kira amat progresif, akan tetapi ia memerlukan anjakan pemikiran dan tingkah laku. Ditulis di dalam rancangan Malaysia ke-11 ini bahawa ia akan melahirkan perubahan tingkah laku. Tetapi sebelum ia dapat melahirkan perubahan tingkah laku, ia memerlukan satu anjakan tingkah laku dan pemikiran dari pihak pelaksana, Dato' Indi Petua. Baru-baru ini, pada bulan Mei 2015, EDI ataupun Environmental Democracy Index telah memaparkan bahawa Malaysia merupakan negara yang jatuh nombor 69 daripada 70 negara yang dianalisa. World Resource Institute dengan menggunakan garis panduan daripada United Nations telah meletakkan tiga teras kepada Environmental Democracy Index ini. Teras yang pertama ialah demokrasi, teras yang kedua ialah partisipasi, dan teras yang ketiga ialah akses kepada legal justice. Dato' Indi Petua, Malaysia jatuh nombor 69 daripada 70, Dato' Indi Petua. Kenapa kita jadi begitu? Saya ingin menjelaskan satu persatu, dan saya harap sangat Menteri mendengar, dan saya harap sangat bahawa pelaksana-pelaksana mendengar, supaya kita tidak terperangkap di dalam bercakap sesuatu yang bunyinya sedap, tetapi akhirnya apabila melaksanakan, kita tidak mampu untuk melaksanakan. Antara yang dinilai dalam EDI, Environmental Democracy Index, ialah a right to know, a right to know, a right to be heard dengan izin, Dato' Indi Petua, a right to access to justice. Ini adalah teras yang digunakan dalam EDI. Ini adalah indeks yang baru yang dikeluarkan pada bulan Mei 2015. Saya yakin pegawai-pegawai di dalam jabatan kementerian
is aware, ya, maklum tentang perkara ini, dan ini memerlukan satu reformasi pemikiran, anjakan dan sebagainya untuk kita benar-benar laksanakan. A right to know, freedom of information, kepada akses kepada maklumat, Datuk Yang di-Pertua. Kemudian akses, a right to be heard, partisipasi awam, ya. Kita ini satu persatu saya akan kupas supaya kita dapat memastikan ianya terlaksana. Kalau tidak, jangan cakaplah pasal grow first, clean up later ni, nak buang mentaliti ini, sebab mentaliti ini masih berada di kalangan kita. Datuk Yang di-Pertua, saya bagi contoh akses kepada maklumat. Di Malaysia, kenapa Malaysia jatuh tangga 69 daripada 70? Dekat nak corot dah. Indonesia pun tangga 17. Kita punya skor 0.28 daripada average 2.47 indeks, ya, Datuk Yang di-Pertua, jatuh corot ke bawah. Pertama, kata laporan ini, state agencies are not required to account for public comments in environmental decision making. Jadi maksudnya, jabatan tak perlu jawab, kementerian tak perlu jawab, menteri pun tak perlu jawab, ya. Sebab itulah apabila orang awam tanya kenapa macam ni, kenapa macam tu, menteri tak perlu jawab, sebab state agencies are not required to account for public comments. Ya, kalau dalam parlimen pun kadang-kadang menteri tak nak jawab. Jadi ini kita perlu betul-betulkan, kerana itu terasa yang pertama. Dalam laporan juga mengatakan drinking water quality, dengan izin Tok Yang di-Pertua, drinking water quality in Kuala Lumpur was not made publicly available. Ya, maksudnya kualiti air pun rakyat tak boleh tahu. Ya, ada heavy metal ke, ya, selamat untuk diminum ke, kita tak tahu. Air quality index pun satu ketika dulu saya ingat apabila kita jerubu yang amat teruk pun kita tidak mengambil tindakan yang sewajarnya. Seharusnya telah ditutup sekolah pun kita tak beritahu. Ya, sebab kita tak nak cause alarm, dengan izin, cause alarm, tak nak cause alarm. Nanti orang panik, ya, dan sebagainya. Kita mempunyai satu mentaliti yang begitu tidak progresif. Yang tidak mungkin dengan mentaliti begini kita boleh pergi kepada satu trajectory yang berbeza, Datuk Yang di-Pertua. Kemudian ini akses kepada maklumat, akses kepada participation, ya. Ini Malaysia mesti buat perubahan, ya. Bagaimana kita buat keputusan tentang satu-satu perkara. Rakyat selalunya tidak dilibatkan. Kalau dilibatkan pun atas nama melibatkan rakyat. Kalau kita kata ada public consultation, jawabnya ada, tetapi apabila kita kaji balik, hanya beberapa orang, mungkin JKK dan sebagainya yang dilibatkan. Tidak ada public consultation dalam bentuk town hall, contoh, ya, di mana pandangan rakyat diambil kira. Saya bawa satu keadaan di mana pada tahun 2011 apabila warga Kuantan menolak pembangunan kilang Lynas di Kuantan, datang AELB, pihak AELB ke Kuantan, buat 2 kali town hall. Mereka ditolak 100% daripada warga Kuantan. Akhirnya sesi yang seharusnya 8 kali dihentikan kerana tidak mampu, tidak sanggup untuk menerima penolakan daripada warga Kuantan tentang projek yang mahu dibina. Ini yang dimaksudkan public, the right access to public participation. Ya, ini yang mesti kita ubah minda kita kalau kita nak pergi kepada pertumbuhan hijau. Bagaimana Malaysia menangani isu tenaga nuklear contohnya. Kita tengok bagaimana negara Malaysia begitu silent, ya, berkenaan dengan sama ada kita akan guna atau tidak tenaga nuklear. Yang kita dengar ialah mungkin itu, mungkin ini. Tapi yang kita tahu, maklumat yang kita terima daripada pelbagai pihak, Malaysia sudah pun membentangkan di luar negara, di Vienna contohnya, plan pelaksanaan, ya, tenaga nuklear. Tetapi di dalam parlimen sendiri, soalan-soalan begitu tidak pernah dijawab, tidak pernah dibahas. Ya, mungkin satu hari nanti, mungkin di hujung tahun saya dengar, tak pasti, saya nak dengar pada menteri,
mungkin akan dibentangkan rang undang-undang. Tetapi pada ketika itu mungkin disuruh untuk mengundi, ikut parti line dan sebagainya untuk menerima. Bagaimana mungkin kita membuat keputusan, parlimen membuat keputusan di peringkat akhir? Seharusnya parlimen membuat keputusan di peringkat awal. Seharusnya rang undang-undang itu dibentangkan di peringkat awal, parlimen buat keputusan, barulah kerajaan mengambil tindakan seterusnya. Tetapi ini kerajaan dah buat semua, dah tengok site, dah bentang kat Vienna, dah buat apa yang patut untuk membuat keputusan berkenaan dengan tenaga nuklear. Dalam RMK 11 ada satu line saja yang disebut. Saya baca di sini. Pelan ini termasuk program komunikasi dan kesedaran awam untuk meyakinkan penerimaan masyarakat terhadap pembinaan loji janakuasa arang, batu dan nuklear untuk jaminan bekalan tenaga. Maksudnya, ni dalam strategi E1 strategi trust tenaga. Satu line saja disebut bahawa Malaysia dalam rangka nak komunikasi, nak bagi tahu bahawa it's okay to have nuclear. Bukan untuk buat keputusan. Malaysia kerajaan sudah buat keputusan untuk terima tenaga nuklear tanpa melibatkan awam, dan kemudian kerajaan buat satu plan untuk komunikasi kepada orang ramai supaya menerima bahawa it is the best model, it is the cleanest model. Di dalam keadaan di mana negara-negara maju sudah pun decommission, kita baru nak bercakap tentang membela janakuasa tenaga nuklear. Jadi Datuk Dewan Dipertua, kita punya mindset ini kalau kita tak ubah, kita tak mungkin bercakap tentang green growth, sustainable development. Kita akan terus grow first, clean up later. Ini Datuk Dewan Dipertua. Ini contoh nuklear. Dan yang ketiga, akses kepada justice. Yang ini trust yang ketiga kepada Environmental Democracy Index. Bagaimana rakyat, orang ramai boleh ada akses untuk mendapat keadilan. Datuk Dewan Dipertua, ada terdapat banyak legal framework ini penting juga untuk memastikan pertumbuhan hijau. 5 minit lagi Datuk Dewan Dipertua. Legal framework amat penting dalam pertumbuhan hijau. Terdapat banyak kelompongan dalam kita punya environmental laws. Kalau pertumbuhan hijau ni, alam sekitar ialah salah satu daripada trust pertumbuhan hijau, selain daripada socio-ekonomi dan sebagainya. Untuk ini betul, saya bagi contoh kelompongan dari segi undang-undang. Hutan simpan kekal ialah satu hutan simpan yang tak boleh diusik kalau ikut undang-undang. Tetapi ada peruntukan untuk mengubah hutan simpan kekal kepada hutan ladang. Ini legal, Jadi apa yang berlaku ialah tidak ada juga pula garis panduan bagaimana nak monitor pembersihan hutan simpan kekal apabila ditanam hutan ladang. Jadi maklumat yang saya terima ialah daripada sahabat alam, sahabat alam Malaysia, ialah ada negeri-negeri dalam negara kita yang secara begitu aktif membersihkan hutan simpan kekal dan menggantikan dengan hutan ladang. Di dalam proses itu, hutan-hutan ini digondolkan dan maka pasak bumi itu dibersihkan, dan tidak ada lagi lah pasak-pasak bumi yang menahan air tadahan hujan yang menyebabkan banjir besar. Apabila kita buat mapping banjir besar yang berlaku pada hujung tahun lepas, memang berkait rapat dengan jumlah besarnya bidang tanah hutan simpan kekal yang dibersihkan untuk dijadikan hutan ladang. Hutan ladang ni, atau ini ketua, ialah yang ditanam, hutan simpan kekal yang dibersihkan nak tanam getah, nak tanam pokok gaharu dan sebagainya. Jadi it is legal, but is it ethical?
Ini lagi satu isu yang harus kita soal, yang harus kita garap. Kerana kalau kita cakap pasal sustainable development, kita harus faham isu ini. Is legal, but is it ethical? What are the moral obligations dengan izin Datuk Yang di-Pertua kepada anak cucu kita generasi akan datang? Dan ini kalau kita tak garap betul-betul, kita akan terus buat perkara-perkara yang kita kata is legal. Kalau tak legal pun kita legalize. Contohnya apabila liners diluluskan, kita tak ada pun garis panduan pengurusan sisa buangan radioaktif. Bila dah jadi isu besar, kita buat garis panduan pengurusan sisa buangan radioaktif. Kemudian kita legalizekan dan kita kata kita dah ada garis panduan, padahalnya it is in retrospective. Kita luluskan dulu. Kita tidak ada pun dalam EQA itu satu prescribed activity yang mewajibkan detail EIA kepada satu industri seperti liners yang mengeluarkan sisa buangan radioaktif. Itu pun kita masukkan kemudian selepas kita luluskan. Ini Datuk Seri yang di-Pertua. Kalau kita tak betulkan mentaliti kita, kita tidak akan boleh buat what is morally right. Kita hanya akan buat what is legally right. Dan banyak kelompongan-kelompongan di dalam undang-undang kita. Saya minta izin untuk bercakap satu lagi isu yang menjadi isu besar kepada orang Kuantan, iaitu sekarang isu pelombongan bauxite. Hari-hari saya dapat panggilan, dapat email dan sebagainya meminta kita buat sesuatu berkenaan dengan pelombongan bauxite. Ianya sekarang mencemarkan alam sekitar, mencemarkan air minuman, dan mencemarkan laut. Kami dah dapat red mud, laut kami dah jadi merah, Datuk Yang di-Pertua. Namun tidak ada undang-undang yang boleh menyekat mereka, kerana undang-undang mengatakan di bawah 500 hektar tak perlu EIA. Maka mereka boleh gali sesuka mereka, Datuk Yang di-Pertua. Kemudian lori yang membawa tanah merah yang mengandungi bauxite itu pun tak perlu permit untuk bawa bauxite. Mereka hanya perlu permit untuk bawa tanah merah. Dan mereka beroperasi 24 jam. Anak-anak dah dapat asma. Mereka gali di tepi rumah, mereka gali di tepi sekolah. Ini tanah aku, apa kau susah? Datuk Yang di-Pertua, ini saya pening kepala. Saya minta alam sekitar, Kementerian Alam Sekitar melihat kepada bagaimana nak selesaikan masalah ini. Saya ada cadangan yang saya harap didengar oleh pihak kementerian. Walaupun lesen itu dikeluarkan oleh pihak kerajaan negeri, pihak kementerian di bawah Jabatan Alam Sekitar boleh meminta EMP, Environmental Management Plan, untuk dilaksanakan. Walaupun ia tidak mewajibkan EIA kerana di bawah 500 hektar itu undang-undang kita, tetapi boleh meminta EMP, Environmental Management Plan. Di negeri Selangor contohnya, Datuk Yang di-Pertua, EMP diwajibkan ke atas mereka yang menggali pasir, projek pengambilan pasir. Walaupun tak perlu EIA, tapi boleh buat EMP. Dan Selangor mewajibkan EMP kepada projek yang di bawah 500 hektar yang tidak perlu EIA. So saya pohon Jabatan Alam Sekitar melihat kepada ini. Satu poin lagi, Datuk Yang di-Pertua, satu poin sebelum saya gulung, berkenaan dengan parliamentary reform. Saya sokong usaha untuk parliamentary reform. Saya pohon kita menjadi parlimen yang bertaraf dunia dalam erti kata yang sebenar. Independence of the legislative daripada pihak eksekutif, peranan check and balance yang sebenar daripada backbencher dan pembangkang, dan dengan wujudnya jawatan kuasa yang sebenar. Dan satu lagi, saya pohon 30% pelibatan wanita dalam parlimen. Walaupun RMK 11 tidak menyebut tentang 30% wanita dalam parlimen, hanya menyebut wanita dalam sektor korporat dan sektor awam. 30% wanita dalam parlimen. Pada 2009 ada cadangan daripada UNDP pada Kementerian Wanita, tetapi tidak diambil kira. Saya ingin membawa kepada satu referendum yang diluluskan oleh Parlimen New Zealand. New Zealand sama macam Malaysia, ambil sistem daripada UK, tetapi New Zealand telah berjaya meluluskan referendum untuk melibatkan 30% wanita di dalam parlimen.
proses membuat keputusan paling tinggi. Tak guna kita cakap pasal 30% wanita kalau kita hanya berliga di sekitar sektor awam dan sekitar sektor swasta. Dan lagi satu, fixed term bill. Lagi satu. Fixed term bill. Ini parliamentary reform ini betul. Fixed term bill. UK juga makan hak ni. Fixed term bill. Fixed term bill, UK juga telah meluluskan fixed term bill dalam satu undang-undang, ya. Jadi ini harus kita emulasikan. Kalau saya nak tambah kinabatangan, saya nak tambah gender sensitive parliament. Ya, itu saya tak masuk dalam nota, tapi bila kinabatangan bangun, saya kata kinabatangan mencelah macam tu, saya nak kata tambah gender sensitive parliament supaya ahli parlimen ni semua gender sensitive, tidak lagi buat seksis 5 macam kinabatangan pada 132. Terima kasih Datuk Editor. Terima kasih Umat.